Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua yang sempat bersama kita pada Google Amanat daripada Tuan Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan kita pada pagi ini. Dan untuk makluman kepada semua, majlis kita pada pagi ini dibutuhkan agak lewat sikit kerana jadi ini majlis mengalu-alukan kehadiran Tuan Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, Tuan bersama-sama dengan cikgu-cikgu baru pada pagi ini. Jadi bagi meneruskan majlis kita pada pagi ini, saya pun tidak cakap panjang. Ini majlis menjemput dengan panggilan Tuan Haji Makfiah Umar Jamin, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan untuk memulakan bicara. Dipersilakan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam anak yang baik lagi cerdik, salam ABC ya. Dan juga salam JPNS, jom poi nolong sekolah. Kepada saudara pengacara majlis pengurusi ya, saudara Abu Bakar yang hadir dalam ni bersama-sama dengan kita ni, rakan-rakan KPPK ya, dan daripada ialah rakan-rakan yang ada lah Ini Tuan apa ni, Yang Mulia Raja Asar pun ada, dari PPD Tampin, SIP kan, SIP Plus, dan semualah saya yakin bersama-sama kita ialah rakan-rakan penolong pengarah pendidikan Negeri Sembilan, dan juga rakan-rakan ketua PPD, warga PPD semua, dan yang penting sekali ialah hari ini kita InsyaAllah akan bersama-sama bersama dengan 227 guru-guru pelantikan baru untuk Negeri Sembilan. Untuk sekolah rendah kita ada 110 orang, 120 orang, dan sekolah menengah kita ada 107 orang. Jadi jumlah 227. Jadi peringkat awal ni saya nak mengalu-alukan selamat datang ke Negeri Sembilan. Bagi anak-anak Negeri Sembilan, saya nak ucapkan selamat pulang dan berkhidmat di negeri tanah tumpah darah dan kesayangan anda. Alhamdulillah. Kita teruskan. Maaf. Jadi ini sebagai permulaan daripada saya dalam mengalu-alukan kehadiran, saya boleh katakan, nak kata adik-adik pun tak sesuai ya, sebab saya ni dah pangkat bapa dah ni kepada guru-guru baru ni ya. Bolehlah sebut anak-anak ya, anak-anak guru cikgu yang baru kan ke Negeri Sembilan. Jadi ini kita sebagai revision, ulang balik apa visi Kementerian Pendidikan Malaysia ya. Visi kita adalah untuk menghasilkan pendidikan berkualiti, menghasilkan insan terdidik untuk mendapatkan negara yang sejahtera. Dan misi kita ialah untuk melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangun potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Selanjutnya, ini kita ada tagline kita di peringkat jabatan ni. Jangan anak-anak rasa janggal pula selepas ni bila kita sebut ABC. Ini tagline kita. Yang pertama, jom poin nolong sekolah, JPNS tu sendiri. Yang kedua ialah moto kita daripada dulu. JPNS ni ialah terbilang dalam kalangan terbaik. Maknanya kita nak jadi JPN ataupun negeri yang dalam kalangan yang terbaik tu kita adalah yang terbilang. Terbilang ni mungkin satu lah sepatutnya. Dan tagline bekas pengarah kita yang bagi Datuk Haji Fakhruddin bin Haji Ghazali yang terkenal dengan ABC-nya. ABC itu bermaksud anak yang baik lagi cerdik ya. Kemudian dilengkapkanlah dengan alif bata 1 2 3 kan. Itu boleh kita perincikan lagi lah. Nanti anak-anak boleh tanya dengan pengetua guru besar masing-masing tentang itu. Jadi nak lebih mendalam tu kena tanya dengan pengetua guru besar yang ada di sekolah ya. Okey, selanjutnya kita ini yang terbaru daripada Datuk. Kita pun turut sama juga kita turut sama berkongsi iaitu anak ABC yang dipakaikan dengan jersey. Jersey itu maksudnya jasmaninya elok,
perkasa, emosinya terkawal, stabil, kemudian rohaninya sentiasa subur, ya. Kemudian S, social, socialnya maknanya hubungan dia dengan persekitaran, dengan masyarakat itu baik, ya, sentiasa harmoni. Dan I itu intelek, inteleknya sentiasa memikirkan perkara yang dapat mendatangkan manfaat kepada orang lain dan juga untuk diri sendiri. Ini tagline Kerajaan Negeri Sembilan, bersih, muafakat, sejahtera. Ya, maknanya kita pun sebagai penjawat awam, ya, anak-anak semua sudah pun menjadi penjawat awam hari ini. Dan tahniah, ya, bukan senang sebenarnya nak jadi penjawat awam ni. Ya, tambah-tambah lagi dalam keadaan dunia sekarang ni. Ya, jadi ramai orang sebenarnya sedang menumpu perhatian untuk kehidupan yang lebih terjamin, ya, kebajikan yang lebih terjaga, ya, kita nak bernaung di bawah kerajaan dan menjadi penjawat awam, ya. Jadi kita ucap tahniah lah kepada anak-anak semua, ya, kerana berjaya dipilih untuk menjadi salah seorang penjawat awam hari ini. Ya, tagline kita kat Negeri Sembilan ni, bersih, muafakat, sejahtera. 3 prinsip asas ini. Ya, kebersihan ni maksudnya daripada segala segi lah. Ya, muafakat, segala perkara yang kita buat, kita sama-sama bermuafakat, bermula dengan mesyuarat, perbincangan dan kata putus yang diambil secara muafakat, ya. Dan akhirnya kita nak menghasilkan bukan saja murid-murid yang sejahtera, tetapi juga sekolah, masyarakat dan juga keluarga yang sejahtera. Okey, selanjutnya kita perkenalkan kepada anak-anak ni. Okey, terus ni sekolah kat Negeri Sembilan. Sekolah menengah kita ada 127, sekolah rendah ada 349, jumlah semua sekali 476 buah sekolah. Okey, teruskan. Ini kita kena kenal, dah masuk dalam lopak Kementerian Pendidikan ni, kena kenal dengan kita punya kepimpinan pendidikan kita di peringkat nasional, peringkat kebangsaan, ya. Jangan tak kenal nanti yang berbahagia Dr. Habibah Abdul Rahim, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Nama kementerian kita Kementerian Pendidikan, tapi jawatan Ketua Pengarah kita ialah Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, bukan pendidikan, ya. Itu kena ingat tu, beza tu. Kemudian timbalan, 3 orang timbalan Ketua Pengarah Pendidikan, yang berbahagia Dr. Muhammad Rafi bin Cik Kasim, timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Profesionalisme Keguruan, yang berbahagia Tuan Haji Azman Talib, Operasi Sekolah, dan Dr. Muhammad bin Abu Bakar, Dasar dan Kurikulum. Itu personel kepimpinan tertinggi di dalam Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya, personel di Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Ya. Kita letakkan 3 je timbalan tu sebab satu timbalan lagi belum ada dan sedang dipangku oleh Yang Berbahagia Encik Azmi bin Bashir. Jadi pengarahnya saya, Cikgu Haji Makfiah bin Mat Jamin. Dia masih kekal cikgu tu, walaupun dia dah jadi pengarah, ya. Jadi kalau jumpa besok panggil cikgu pun tak apa. Saya sangat gembira dan berbesar hati kepada anak-anak yang panggil saya cikgu. Tak panggil Haji pun tak apa. Cikgu Makfiah okey. Jangan panggil mafia sudahlah. Kemudian timbalan yang bagi Haji Hamzah bin Abu, timbalan pengarah pendidikan pengurusan sekolah, Dr. Hajah Maridah binti Haji Alias, timbalan pembelajaran, dan Cik Azmi sekarang ni memangku juga timbalan perancangan dan pengurusan PPD, ya, di samping tugas asasi beliau sebagai timbalan pembangunan murid. Okey, selanjutnya. Ini Ketua PPD. Hari ini anak-anak semua melapor diri kepada Ketua Pegawai Pendidikan Daerah masing-masing. Di Jempol Jelebu, Tuan Haji Nur Hashim. Di Port Dickson, Encik Muzik bin Abdul Manan. Di Rembau, Encik Anwar bin Maisa. Ni semua cikgu ni, saya panggil encik je lah. Ya. Encik Megat Effendi di Kuala Pilah. Dan Encik Alias, ya, di Tampin. Dan Encik Putra Hashim di PPD Seremban. Sekarang ni PPD Seremban belum ada ketua PPD lagi, jadi Encik Putra menjalankan tugas
sebagai ketua PPD lah. Selanjutnya, ini PPPM ni rasanya anak-anak dah pun didedahkan semasa belajar dan semasa khusus-khusus ya, sebelum menjadi cikgu ni, aspirasi murid yang ada di dalam apa ni kita punya PPPM, ada 6 aspirasi murid. Saya rasa anak-anak semua sudah pun mengkajinya dan melihatnya secara terperinci. Kemudian seterusnya kita ada aspirasi sistem. Ada 5 aspirasi sistem ya. Yang ini pun anak-anak akan hadamkan juga dan sudah pun rasanya mengkajinya semasa belajar. Dan sekarang ni cuma masa untuk praktikal, masa untuk mengamalkannya dan juga seterusnya melaksanakan impian-impian, aspirasi-aspirasi dalam PPPM itu. Selanjutnya, sedikit tentang prestasi SPM 2017 hingga 2019 Negeri Sembilan. Ya. Kita tengok 2017 kita punya grade purata negeri kita 4.71, 2018 4.67, 2019 4.58. Kita sentiasa meningkat 3 tahun berturut-turut. Grade purata negeri kita sebenarnya 4 tahun berturut-turut. Tahun-tahun sebelum tu pun sentiasa meningkat. Jadi ini kita punya visi kita pada tahun ini, mana-mana anak-anak di semua peringkat sebenarnya, walaupun akan mengajar tingkatan 1, tingkatan 2 ataupun even tahun 1, tahun 2, tahun 3, sebenarnya anak-anak semua akan menyumbang akhirnya kepada kemenjadian murid dan pencapaian kita di peringkat SPM. Cuma anak-anak yang mengajar tahun 1 tu barangkali SPM-nya lambat lagi. Ya, kena tunggu 10 tahun akan datang kan baru nampak dia punya kesan. Tapi untuk anak-anak yang ditakdirkan untuk mengajar di tingkatan 5 tahun 2020 ni, insya-Allah kesan dia kita akan tengok sebaik saja 2021. Apa nama? Itu ya. Jadi ini cabaran untuk kita anak-anak ya. Kita dah kekal nombor 2 di kebangsaan ni selama 4 tahun berturut-turut. Jadi kehadiran anak-anak ni nanti insya-Allah akan menyuntik semangat guru-guru yang lain dan kita semua untuk mengekalkan pencapaian cemerlang kita. Ini apa nama perbandingan bandar dan luar bandar. Pada tahun 2018 kita sama, kita punya grade purata untuk luar bandar dan bandar. Tapi pada tahun lepas 2019 kita ada sedikit perbezaan antara bandar 4.53 tinggi dan luar bandar kita turun sedikit 4.65. Jadi kita ada beza dekat situ dan insya-Allah dengan kehadiran anak-anak ni kita yakin anak-anak boleh menyumbang kepada kepada perbezaan yang kecil di antara pencapaian bandar dan luar bandar dalam SPM. Ini perbandingan layak sijil untuk nasional dan juga pencapaian Negeri Sembilan. Kalau kita tengok 2017 di peringkat nasional 85.2% layak sijil, maknanya lulus bahasa Melayu dan lulus sejarah. 2018 meningkat kepada 86.4, 2019 meningkat lagi kepada 86.7. Cuma di peringkat Negeri Sembilan kita sudah beat pencapaian kebangsaan ni pada tahun 2018 lagi kita dah beat lah sebanyak 0.4%. 2019 kita pun masih lagi mengatasi peringkat kebangsaan dengan 87.88%. Cuma kita mensasarkan pada tahun ni anak-anak ingatkan bahawa kita ingin capai 90% pada tahun ni. Jadi itu ini pencapaian kita di peringkat daerah untuk layak sijil. Ya, kita boleh tengok dekat situ cabaran besar mungkin akan ditanggung oleh anak-anak yang akan mengajar di daerah Port Dickson, di daerah Tampin ya. Walaupun semuanya semakin meningkat tetapi ada yang perlu kita berikan perhatian yang lebih lagi ya. Jadi begitulah anak-anak kita tagih, anak-anak punya komitmen, anak-anak punya upaya untuk membolehkan kita mencapai kecemerlangan yang berpanjangan. Sebenarnya ini pencapaian SPM 2015 hingga 2019 sebagai paparan sajalah. Okey, selanjutnya ni
profil STPM 2017 sampai 2019. STPM ni pun satu lagi rekod kita yang sangat baik, dan kita harap anak-anak yang kalau mungkin ada dalam kalangan 207 orang ni yang akan 227 ni yang akan mengajar tingkatan 6, ini cabaran kita untuk mengekalkan dan juga meningkatkan lagi prestasi kita dalam purata nilai grade keseluruhan daripada 277 yang sudah pun kekal 2 tahun betul-betul ni, kalau boleh kita nak tingkatkan lagi kepada mungkin 28 ataupun 29, even 3.0. Baik anak-anak, selanjutnya cikgu nak bekalkan dekat anak-anak ni supaya mula pada hari ni, hari pertama hari pertama jadi guru, sematkan dalam diri anak-anak supaya menjadi seorang guru yang berjiwa pendidik. Bukan semua orang ada jiwa pendidik ni, tapi kebanyakan guru-guru yang ada dekat Negeri Sembilan, dekat Malaysia ni ada jiwa pendidik itu. Dan kita nak anak-anak yang baru melangkah ke alam keguruan hari ini supaya mewarisi rasa dan jiwa pendidik itu dalam diri masing-masing, supaya nantinya apabila kita berdepan dengan anak-anak, kita akan berdepan dengan ketulusan dan keikhlasan hati yang tinggi, supaya hasilnya nanti ialah hasil yang baik. Jadi anak-anak, jiwa pendidik itu dasarnya ialah falsafah pendidikan kebangsaan. Ini anak-anak pun sudah membincangkannya dan sudah pun menghadamkannya di peringkat pembelajaran dulu. Cuma ini kita ulang balik ajalah. Dasar kita ialah falsafah pendidikan kebangsaan, dan di antara ciri-ciri guru berjiwa pendidik itu ialah yang pertama, tak pilih sekolah dan jenis sekolah. Kat mana pun kita ditempatkan, apa nama sekolah pun kita dihantar, kita akan bertugas dengan hati yang tulus dan penuh. Gitu ya. Yang keduanya, tidak memilih pengetua dan guru besar. Ada sebagian anak-anak ni, kita ni mungkin dah tahu dah nama guru besar, nama pengetua. Ada yang mungkin tak boleh kerja, tak boleh mengajar dengan guru pengetua lelaki. Ada yang tak boleh mengajar di bawah pengetua perempuan. Ini tak boleh ada. Guru-guru yang berjiwa pendidik, dia tak pilih siapa pengetua dia, siapa pemimpin dia di sekolah. Dia akan mengajar dengan semangat yang tulen. Yang ketiga, dia tak pilih murid. Tak pilih murid. Itu ciri-ciri guru berjiwa pendidik. Siapa pun yang ada di depan dia, dia akan didik. Kemudian tidak memilih lokasi. Tidak memilih lokasi. Kalau kena kat jalur berjempol tu, alhamdulillah. Di situlah tenaga anak-anak, potensi anak-anak kita hargai, dan kita minta anak-anak sumbangkan yang terbaik kepada anak-anak kita, yang dipalung, yang digemas, sekolah orang asli, anak-anak orang asli. Itu semua merupakan penghargaan buat diri kita. Kita kena rasa begitulah sebab kita cikgu kan. Kemudian anak-anak, cikgu-cikgu yang berjiwa pendidik ni, dia ada 3 prinsip yang dia kena pegang. Yang pertama, dia kena ingat anak-anak murid dia tu mempunyai harga diri dan maruah. Kalau dalam bahasa Arab kita panggil karamatul insan. Kat Arab sikit. Ni ramai ustazah ni kan, dan ustaz yang dipostingkan ni ada berapa, 12 orang ni. Ustaz dan ustazah. Karamatul insan, kena jaga ni pada setiap masa anak-anak kita ni. Kemudian yang keduanya, semua murid mempunyai potensi. Ada murid-murid ni yang mungkin dia tidak mahir dalam satu, tidak menonjol potensinya dalam satu aspek, tapi mungkin dalam aspek yang lain dia sangat mahir dan sangat baik. Dan tugas kita untuk mengenal pasti potensi dia dan memperkembangkan potensi yang ada dalam diri dia. Tidak semua anak, bukan tidak semua, maknanya kita kena yakin bahawa semua anak itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita, kalau boleh, kita nak kenal pasti yang kelebihan itu, dan kalau kelebihan itu dapat kita dorongkan ke arah positif, ke arah yang baik, itu adalah satu kejayaan pada kita lah sebagai guru. Dan yang ketiganya, semua murid boleh dididik. Macam mana pun kita kena yakin anak-anak kita ni boleh dididik. Macam kita jugalah, kita dulu merangkak kecil-kecil. Sebelum merangkak tu kita cuma boleh apa mengesot ke apa ke. Sebelum mengesot tu kita cuma berguling aja kan.
Tapi sebelum tu kita tak tahu apa-apa. Tapi oleh kerana mak kita ni yakin yang kita ni boleh berubah, boleh ikut. Jadi akhirnya kita boleh bercakap, kita boleh berlari, kita boleh melompat dan sebagainya. Jadi anak-anak kita yang ada di sekolah pun macam tu juga. Mereka boleh dididik. Belakang parang diasah lagi kan tajam. Ini kan pula seorang manusia kan. Kesan tampak pada guru berjiwa pendidik. Ini kesan yang kita boleh tengok daripada cikgu. Kalau cikgu tu ada jiwa pendidik. Yang pertama, dia sentiasa bersedia mendidik murid. Dia tak kira, dia suruh apa pun untuk anak murid, demi anak murid dia akan buat. Ever ready. Kalau pengetua guru besar kata, kita nak buat inilah, nak buat program tambahan untuk anak-anak kita darjah 6. Oh, guru-guru yang berjiwa pendidik ni, saya insya-Allah saya tawarkan diri. Yang macam itulah. Yang Cikgu Ben kan? Kemudian yang keduanya, tidak mengeluh dan bersungut. Dia bagi kerja lebih sikit dah bersungut-sungut. Ini bukan guru berjiwa pendidik. Zaman cikgu dulu, zaman saya dulu, mula-mula jadi cikgu, bila kita hujung tahun tu, dalam mesyuarat guru pertama tu, kita tengok dalam buku pengurusan sekolah tu kan. Buku pengurusan sekolah. Kita tengok apa jawatan kita diberi ataupun apa tanggungjawab yang diberi kepada kita dalam pentadbiran, dalam HEM, dalam akademik dan juga dalam co-curriculum. Saya suka tu tengok mana nama saya naik, berapa kali nama saya naik. Dan ada kadang-kadang nama saya naik kepada jawatan kuasa yang saya tak berapa reti, tak berapa mahir pada ketika itu. Tapi itu merupakan penghargaan dan kepercayaan pengurusan sekolah, pentadbir sekolah kepada kita. Kita kena syukur sebab nama kita banyak kali naik. Jangan buka-buka buku besok tengok nama kita tak naik-naik. Apa makna itu? Makna kita ni tak berapa nak berguna lah kat sekolah tu. Jadi jaga-jaga. Jadi kalau dapat apa pun tugas, jangan mengeluh, jangan bersungut. Kalau benda tu kita tak boleh buat pada masa itu, kita bincang, kita gunding, kita belajar, sungguh-sungguh insya-Allah kita mampu buat dengan baik. Yang ketiga, sentiasa mahu belajar, memperbaiki diri untuk kecemerlangan dan lakukan yang terbaik. Ya. Jangan putus asa. Ya. Bersikap dan berfikiran positif. Ini penting. Ya, kalau terima apa pun jangan negatif. Ingat itu adalah cara pentadbir sekolah, rakan-rakan kita yang lebih senior untuk membantu kita belajar dari semasa ke semasa. Cekap ya. Macam cikgu dulu diberikan amanah untuk jaga PA system. Padahal cikgu tak pernah pun pegang mikrofon. Ya, tapi kita buatlah. Cucuk sana, sambung sana. Akhirnya kita boleh buat. Seterusnya. Alhamdulillah berhentilah semua tu. Committed dengan tugas dan tanggungjawab. Ini boleh nampak siapa yang committed, siapa yang tidak. Rakan-rakan pengetua guru besar boleh nampak daripada reaksi kita, daripada kelakuan kita setiap hari. Okay, selanjutnya cikgu juga nak ingatkan pada anak-anak antara matlamat penting pembelajaran di sekolah ialah yang tertinggi itu ialah learn to live together. Ya, belajar untuk hidup bersama. Seterusnya. Ini ingatan kita sebab kita sekarang ni oleh kerana baru je masuk sekolah, kita ni adalah pengikut. Ya, kita ni orang bawah. Orang bawah ni Allah ingatkan kita dalam surah An-Nisa ayat 58. Ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Maknanya kena untuk ini untuk pemimpin untuk pemimpin. Sebelum tu ada ayat selepas ni. Selepas ada. Ya. Tak apa. Maknanya dalam Al-Quran dia meletakkan pertama sekali amanat kepimpinan kepada orang yang memimpin. Ya, itu ayat 58. Ayat 59 tanggungjawab pula kepada orang yang dipimpin sebagai pengikut. Maknanya dalam Al-Quran Allah menegaskan bahawa setiap orang dalam hadis Nabi pernah menyebut bahawa setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan ditanya kepimpinannya. Kita ni pemimpin di peringkat kita. Di peringkat dan posisi kita. Jadi pertama tanggungjawab kita kepada orang yang kita pimpin dan antara orang yang dipimpin tu ialah diri kita sendiri. Jadi dan tanggungjawab kita pula sebagai pengikut
ataupun orang yang dipimpin ialah kita kena taat kepada kepimpinan kita. Ya, anak-anak ya. Dah pergi sekolah besok, cikgu tak naklah dengar ada anak-anak yang ingkar perintah pengetua guru besar kan. Ya. Ni betul lah kita seterusnya. Ya. Terus. Ni dia. Kita semua adalah pemimpin 360 darjah. Ini Maxwell cakap. Ya. Maxwell kata kita semua adalah pemimpin 360 darjah, maknanya kita memimpin di kedudukan kita. Kita memimpin orang atas pun perlu dipimpin juga. Kita memimpin orang di sekeliling kita dan kita memimpin orang di bawah kita. Ambil beratlah semua perkara yang kita lakukan untuk melaksanakan kerja kita. Kerana pada setiap masa, pada setiap ketika kita memegang amanah sebagai pemimpin. Seterusnya, ni perjanjian amanah dan accountability. Okey. Seterusnya, kalau kita dah mula jadi cikgu, ya, pertama sekali cikgu nak ucap tahniah kepada semua anak-anak yang hari ini menjawat jawatan guru secara rasmi, dan nak ingatkan juga, nak ucap tahniah juga kepada guru-guru lama ni. Ya, tak lari daripada profession. Tahniah hala. Ya, masih kekal sebagai guru. Pilih kejayaan dan profession guru tu satu perkara yang sangat-sangat mulia lah dan ketekalan cikgu-cikgu untuk sentiasa bergelar guru tu sangat kita hargai. Berjaya jadi guru dan penjawat awam. Ya, hari ini penjawat awam sangat tinggi kedudukannya berbanding dengan orang kerja bidang lain ya. Walaupun satu ketika dulu orang bergebut nak kerja di swasta, tapi hari ini ramai orang sebenarnya rasa lebih terjamin. Ni kita-kita je jangan cerita kat orang luar. Jadi kita rasa lebih terjamin kalau kita bekerja sebagai penjawat awam. Ya, tak kira lah apa jenis kerjaya pun, tapi lebih hebat daripada tu ialah penjawat awam sebagai guru ni. Berjaya ditempatkan. Jadi kita difahamkan ada anak-anak kita yang dah graduate lama tetapi masih belum dapat ditempatkan. Jadi anak-anak yang 227 ni berjaya ditempatkan walaupun ada 99 orang ni interim kan, contract of service, dan insya-Allah kalau komitmen yang ditunjukkan terbaik, penilaian kita baik untuk 99 orang ni, kita kerajaan mungkin akan serapkan teruslah menjadi guru ya. Jadi berjaya ditempatkan tu sangat penting ya. Ada sebahagian dapat balik ke negeri, ada sebahagian dapat balik ke daerah, ke mukim. Oh, sangat hebat. Dulu zaman cikgu dulu tak ada kat Semenanjung ni ya. Orang Negeri Sembilan tak ada tompek. Kena pergi Sabah, Sarawak, merantau. Semua orang Negeri Sembilan ni jadi orang rantau. Merantau. Cikgu dulu merantau dekat Tawau, Sabah. Bukan bukan terus dapat balik negeri. Pori dulu negeri orang. Berjasa, berkhidmat dulu, lepas tu boleh barulah balik ke Negeri Sembilan. Ni 9 kita. Ya, berjaya ditempatkan ni sangat anugerahlah kepada kita. Tahniah kepada anak-anak. Berjaya menjadi pewaris tugas para nabi dan rasul. Cikgu ni special. Ya. Tempat dia sangat special di sisi nabi, ya. Sebab kita mewarisi kerja-kerja nabi. Kerja suruh orang buat baik, didik orang untuk jadi orang baik. Ini kerja-kerja nabi dan rasul. Jadi berbanggalah anak-anak, ya. Pada masa yang sama kita ada accountability, kita ada amanah yang perlu kita selesaikan. Murid-murid ni anak-anak adalah merupakan amanah ibu bapa, amanah sekolah, amanah PPD, amanah jabatan, amanah kementerian, amanah kerajaan, amanah masyarakat kepada kita. Murid aja, seorang murid tu amanah lebih daripada lima kelompok. Jadi besar sebenarnya ya. Sangat besar amanah yang perlu kita tunaikan dan pastinya akan ada pertanggungjawapan. Ya, ingat kita jadi penjawat awam, kita bekerja, kita dapat emolument, gaji ya, upah daripada kerja kita. Sekali lagi kalau upah tu tak setimpal dengan kerja yang kita buat, satu hal nak kena jawab juga. Allowance diberikan kepada kita, orang yang kerja di dalam bandar, kita bagikan allowance kola lebih sikit sebab banyak kos
yang kita perlu tanggung kan. Kemudian kemudahan yang kita terima sebagai pejabat awam, keistimewaan yang kita terima sebagai pejabat awam, cuti sekolah, ada lagi CRK pula, ya. CRK ni ada 10 hari diberikan setiap orang pada sepanjang tahun, cuma boleh ambil CRK itu bila ada sebab yang penting sajalah, ya. Yang ketiga, patuh arahan dan peraturan. Ingat semua balik semula perintah am, surat-surat keliling, SOP dan sebagainya. Pastikan imej guru sentiasa dipelihara dan kekal tinggi. Ini kerja kita, tanggungjawab kita anak-anak, ya. Di luar sekolah, dalam sekolah lebih-lebih lagi. Ketika kita bergaul dengan masyarakat, ingat kita cikgu. Kita cikgu. 24 jam kita cikgu. Ya. Jadi ingatkan juga kepada rakan-rakan yang kadang-kadang nak menyimpang tu, bahawa kita cikgu. Ya. Pelihara etika keguruan pada setiap masa, sentiasa mencari jalan untuk menambah keberkesanan PDPC kita melalui EPLC, peer coaching, body support system, LDP, CPD. Ini nanti anak-anak akan mahir lah dengan istilah-istilah ni semua. Ya. Itulah tanggungjawab yang kita kena tunaikan apabila kita bergelar cikgu. Habis lah kita ni. Ini laluan kerjaya guru. Ya, daripada guru biasa, kita boleh ending kerjaya kita sebagai guru cemerlang, sebagai pensyarah cemerlang, jadi pengetua guru besar, jadi SIP plus, SISC plus, jadi pegawai di PPD, jadi ketua PPD pun. Ya, jadi pegawai di bahagian dan kementerian, menjadi pegawai di Jabatan Pendidikan Negeri, menjadi pegawai cemerlang dan pegawai pengetua cemerlang, guru besar cemerlang, jadi pegawai cemerlang pun boleh, ya. Itu kita maknanya daripada guru biasa sekarang ni, insya-Allah kalau kita bekerja, mencari, menambah kita punya keterampilan kita, satu masa nanti kita tidak berakhir hanya sebagai guru biasa saja, ya. Ini time base dengan cemerlang. Kalau anak-anak sekarang ni di DG 41, ya, dengan time base berasaskan kecemerlangan, kita bagi TBBK tu, akhirnya anak-anak boleh dapat DG 54 selepas 25 tahun. Dan kalau anak-anak masuk ke line guru cemerlang, insya-Allah selepas 17 tahun dah boleh sampai ke grade khas C. Itu kita berikan tempoh-tempoh ni lah supaya anak-anak bekerja untuk itu, ya. Jangan putus asa, jangan itu. Masa depan yang ada depan kita cemerlang dan cerah, ya. Kemudian laluan pengetua. Guru besar pun lebih kurang sama lah. Ini besok ni sebab hari ni di sekolah rendah pun semua guru-guru graduate dah kan. Jadi insya-Allah dia akan sama skemnya tu. Jadi kalau kita nak jadi pengetua biasa, kita naiklah ikut formula 8863 tu. Selepas 25 tahun dapatlah pengetua grade DG 54. Ya. Dan kalau kita ikut laluan pengetua cemerlang, kita akan, maknanya sebelum 24 tahun usia perkhidmatan kita dah boleh dapat DG 54. Dan 2 tahun selepas itu, kita boleh dinobatkan sebagai guru pengetua cemerlang grade khas C. Jadi kita biasanya bekerja sampai 34 tahun. Jadi 26 tahun lebih dah dapat pengetua cemerlang dah. Hebat, pengetua grade C, grade khas C kan. Okay, hebatlah tu. Itu jalan-jalan yang anak-anak boleh capai. Jadi jangan berhenti setakat menjadi guru biasa saja. Ini teacher ada peranan dia, ada keterampilan dia, ada personality dia, ada career path dia, dan juga ada pengetahuan yang perlu ada. Jadi sama-sama kita ni anak-anak bekerja untuk memenuhi ke-5 peranan sebagai guru ini. Seterusnya, saya nak pendekkan aja pertemuan kita. Ini anak-anak peranan kita mengikut grade kita. Sekarang anak-anak di grade 41. Peranannya ialah sebagai pelaksana. Tak lama lagi anak-anak akan berubah jadi DG 44. Waktu tu anak-anak boleh berperanan sebagai penggerak, boleh mampu beranan sebagai penggerak. Dah 48 tu sepatutnya dah layak jadi pembimbing dan mentor. Dan bila kalau dah 52, dah boleh jadi peneraju perubahan. Jadi kita nak peranan anak-anak itu sentiasa penting, sentiasa meningkat mengikut peningkatan grade
grade perkhidmatan kita lah Bila tambah grade ni biasanya tambah gaji lah kan cikgu ya. Jadi bila tambah gaji peranannya jadi lebih penting lah sepatutnya. Begitulah seterusnya. Okey. Ini tak ada, sambil imbas je sekali lalu. Ini pedagogi abad ke-21. Yang anak-anak pun rasanya dah pun memahaminya ya di peringkat pembelajaran di universiti dan juga di IPG kan. Ni cikgu nak sampai ke kesimpulan je lah. Okey, seterusnya kehadiran anak-anak ni yang pertama sekali kami amat syukur dan sangat menghargai kehadiran anak-anak hari ini jadi cikgu-cikgu dengan darah baru ya untuk melatih, mendidik anak-anak kita di peringkat sekolah. Yang keduanya sentiasa kita nanti-nantikan. Ya, memang kita sentiasa tak cukup cikgu. Bila anak-anak ni datang, sekurang-kurangnya dia menampunglah. Hari ini rasanya kita capai peratusan Cik Rozi 95% dah setiap sekolah kan. Kalau kita gabungkan secara kumulatifnya. Terima kasih anak-anak. Yang ketiganya memberi harapan kepada anak negeri yang perlukan bimbingan. Ya. Jadi anak-anak semua satu negeri ni dia memerlukan bimbingan daripada cikgu-cikgu semua Yang keempat, menambahkan kekuatan kita. Lagi ramai cikgu-cikgu kat Negeri Sembilan ni, lagi kuatlah kita. Yang kelima, menyuntik semangat dan tenaga baru dalam kalangan guru-guru di sekolah. Dan yang keenam, mengkongsikan kemahiran yang anak-anak ada. Yang kongsikanlah bersama warga sekolah supaya kita dapat manfaat bersama. Seterusnya, harapan kita. Anak-anak tolong serlahkan konsep atau prinsip kooperatif. Buat apa pun dengan semangat kerjasama, dengan semangat bersama. Ya, bukan buat sendiri-sendiri, bukan tujuan untuk majukan diri sendiri saja, tapi untuk semua. Yang kedua, kita zahirkan semangat organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran ini secara ringkasnya ialah semua orang di semua peringkat belajar. Semua orang dalam organisasi itu sentiasa belajar. Itu je, simple aja. Belajar cara buat apa, belajar, semua belajar. Belajar komunikasi sentiasa meningkat. Ya. Kemudian complementary, kita ni saling lengkap melengkapi antara satu dengan lain. Tak ada orang yang lebih penting. Ya, semua orang adalah penting sebagai pelengkap kepada kemajuan dan kejayaan sesebuah sekolah. Sinergi, sama juga anak-anak memberikan tenaga dan potensi baru yang akhirnya akan kita dapat satukan, menghasilkan potensi yang jauh lebih besar. Bina generasi baru, anak-anak ni ada amanah, tanggungjawab. Jadi kita punya kerja ni bukan alang kepalang, bukan kecil. Ya, kerja kita ni sangat besar kerana kita bina generasi. Kan kita pernah dengar dulu kan, kalau doktor tersilap bagi obat ataupun tersilap operate ke apa kan, yang mati satu nyawa, satu jiwa. Tapi kalau cikgu tersalah didik, satu generasi hancur. Besar cikgunya ni kan. Budaya ilmu, amalkan cikgu. Jangan berhenti belajar. Kalau tak nak belajar apa pun, baca buku setiap masa. Dah pandai pula. Dah banyak baca buku tu, nulis, berkarya. Jangan simpan. Tulislah apa-apa pun. Yang penting baik. Yang seterusnya ialah ABC, anak baik lagi cerdik. Ini kerja kita sama-sama. Nak bina anak yang baik lagi cerdik dekat sekolah tu, kita kena kerjasama. Yang seterusnya ialah lestarikan cemerlang. Sentiasalah bergerak ke arah kecemerlangan. Habis pun. Jadi akhir sekali lah cikgu nak ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak semua. Tahniah kerana berjaya menjadi cikgu. InsyaAllah kita akan bantu mengikut peranan dan kemampuan kita di peringkat PPD dan juga di peringkat jabatan. Jadi anak-anak kalau ada sebarang kemuskilan, masalah dan sebagainya, jangan malu-malu, jangan ambil keputusan ataupun jalan mudah. Sebaliknya berbincanglah dengan rakan-rakan senior dekat sekolah ataupun berjumpalah dengan penolong kanan, ketua-ketua panitia yang menjadi pemimpin kita yang paling dekat, ataupun kalau kenal mana-mana pegawai di PPD,
dan di jabatan berbincang dahulu. Apa pun ya, insya-Allah kita suara anak-anak semua kita akan dengari dan kita akan cuba selesaikan sebaik mungkin. Sebab semua orang seperti yang saya sebut tadi, semua orang adalah penting dan semua orang mempunyai peranan yang sama besar untuk memajukan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Welcome to the world of teacher dan selamat berperanan sebagai guru yang hebat untuk anak-anak Negeri Sembilan khususnya dan untuk anak-anak Malaysia amnya. Sekian daripada cikgu. Selamat bertugas. Selamat menabur bakti kepada anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Tuan Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan, Tuan Haji Mat Piah bin Mat Jamin atas amanat yang telah disampaikan kepada semua guru-guru kita pada pagi ini. Jadi apa yang diharapkan oleh Tuan Pengarah kita, sama-samalah kita menabur bakti seikhlas, sejujur mungkin, sebaik mungkin untuk anak-anak didik kita. Okey, baiklah, sebelum kita mengakhiri pada majlis kita pada pagi ini, dah kebetulan cikgu-cikgu pun baru posting ke Negeri Sembilan. Cuma saya ingin mewar-warkan suatu perkara, iaitu sambutan Hari Guru peringkat Negeri Sembilan akan diadakan pada 12 Jun 2020. Itu hari Jumaat pada minggu ini, bermula jam 8 pagi di bilik kuliah SST. Tetapi sebenarnya tuan-tuan